yang pertama adalah untuk ulang balik apa yang kita dah bincangkan tadi petang tadi. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan bahaskan tentang cara untuk menghukum darah. Seperti yang tuan-tuan puan-puan lihat sekarang dekat skrin. Yang ketiga adalah kita akan buat soal jawab. Soal jawab kalau sempat. Okay. Berdasarkan beberapa orang yang saya tanya tadi selepas pembentangan, ada yang masih tak faham kaedah untuk meletakkan sempadan. Jadi kita akan ajar balik kaedah untuk meletakkan sempadan, tapi dengan cara yang agak laju sikit lah. Jadi kalau yang tak faham, terus cakap, terus message, okay? Message kat sini ataupun buka je voice tu, cakap, oi tak faham, okay? Saya bukan ustaz, sama-sama, umur pun sama, jadi tak ada masalah. Okay? Tadi kita bincangkan bahawasanya kaedah yang sering kali digunakan oleh kebanyakan perempuan, iaitu kaedah pancung yang telah kita bincangkan tadi adalah salah. Kemudian kita datangkan beberapa ibarat-ibarat kitab daripada ulama muktabar mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kita dah tolak, kita dah menyatakan kesalahan kaedah pancung. Dan kita dah tahu apa itu kaedah pancung. Secara ringkasnya, kaedah pancung ni adalah dengan semata-mata darah melebihi 15 hari 15 malam, maka dihukumkan 15 hari 15 malam tersebut adalah haid. Dan selebihnya adalah istihadah. Ini adalah kaedah pancung secara ringkasnya. Okay. Kemudian, apa lagi? Kita datangkan ibarat-ibarat kitab yang menyanggahi kaedah pancung tersebut. Okay. Jadi, apabila kita dah menafikan satu-satu kaedah, kemudian kita dah datangkan ibaratnya, maka kita mestilah datangkan apa yang betul. Tapi tadi kita kesuntukan masa untuk menjelaskan bagaimana cara yang sebetulnya untuk menghukum darah. Okay. Sekarang insyaAllah kita akan masuk ke bahagian tersebut. Tapi sebelum tu, ada siapa-siapa yang boleh rekod tak? Ada yang dapat rekod tak? Macam mana nak rekod? Sebab ada budak tadi suruh rekod. Sebab dia tak ada kat sini, dia tuition. Saya dapat, silakan rekod. Terima kasih. Okay. Beberapa kaedah yang perlu diikut untuk memudahkan pengecaman. Okay. Yang pertama adalah meletakkan sempadan haid. Persoalannya, bagaimanakah kita untuk meletakkan sempadan haid? Okay. Tengok betul-betul bagaimana kita nak letakkan sempadan haid. Yang pertama, apabila semata-mata darah keluar dalam waktu kemungkinan haid. Okay. Waktu kemungkinan haid, kita tulis sekejap. Waktu kemungkinan haid. Waktu kemungkinan haid kita bahagi pula kepada 2. Salah. Yang pertama untuk orang yang mubtada'ah. Maksudnya dia first time datang haid. Yang kedua untuk orang yang mu'tadah. Mu'tadah maksudnya dia dah pernah datang haid. Okay. Untuk perempuan yang mubtada'ah, maksudnya orang yang first time datang haid, waktu kemungkinan haidnya adalah
cukup. Yang ni kalau boleh saling-saling. Cukup umur 9 tahun qamariyah taqribiyah. Kita buat ringkas-ringkas. Yang kedua adalah mu'tadah. Bila waktu kemungkinan haid untuk orang mu'tadah? Apabila sempurna sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Okey. Yang untuk yang first time keluar darah, memang itu maklum lah. 9 tahun qamariyah taqribiyah tu maklum. Persoalannya untuk yang mu'tadah, yang pernah datang haid. Bilakah tempoh kemungkinan yang kita sebut tadi sempurna sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Maksudnya haid sebelum tempoh jarak dengan haid baru mesti wajib cukup 15 hari 15 malam. Okey, persoalannya kalaulah dalam tempoh ni wajib suci ni keluar darah, apakah hukum ke atas darah tersebut? Okey, persoalan. Jadi kita jawab. Hukum darah yang keluar ketika sekurang-kurang suci dihukumkan sebagai istihadah. Darah yang keluar dihukumkan sebagai istihadah. Kerana apa? Kerana keluar pada masa bukan masa haid. Keluar bukan pada waktu kemungkinan haid. Tengok ni. Kita bincangkan waktu kemungkinan haid. Ni darah keluar bukan dalam waktu kemungkinan haid. Maka ia dihukumkan sebagai istihadah. Kalau nak terperinci, kita dalam kitab dia sebutkan permasalahan baki suci. Okay? Permasalahan baki suci. Okay. Khalas. Yang ni mudah. Apabila semata-mata melihat darah dalam tempoh kemungkinan haid, waktu kemungkinan haid, maka kita boleh hukumkan perempuan tersebut sebagai haid pada zahir. Pada zahir ya. Sebab apa saya sebut pada zahir? Sebab hukum darah bagi perempuan ni boleh berubah-ubah. Setiap masa boleh berubah. Mula-mula kita hukum sebagai haid. Kemudian kita tengok berubah. Jadi istihadah pula. Kemudian kita tengok lagi berubah. Jadi haid pula. Kemudian jadi istihadah pula. Boleh. Ia boleh berlaku. Sebab apa? Sebab darah adalah perkara yang akan datang. Kita tak tahu apakah natijah darah yang keluar sekarang. Kita hanya akan tahu hukum keseluruhan darah tersebut apabila berhenti saja. Berhenti darah tersebut saja. Okay? Jadi selama kita mengalami pengeluaran darah tersebut, maka hukum harus berubah. Boleh berubah-ubah. Okay? Bukan mustahil berubah-ubah. Itu yang kita kena faham. Dan disebabkan itulah permasalahan berkenaan dengan haid adalah antara yang paling rumit, paling susah dan paling halus. Okay? Sama lagi. Dengan semata-mata melihat darah pada waktu kemungkinan haid, maka kita hukumkan haid. Sejak itu, kita, apa yang kita perlu buat? Letakkan sempadan. Maksud sempadan ni adalah
Sekejap tunggu sekejap. Okey. Maksud sempadan ni adalah sempadan bagi sebanyak-banyak haid. Okay. Apabila darah dah keluar tadi, yang kita hukum pada zahir adalah haid. Maka kita letakkan sempadan sebanyak-banyak haid. Okay. Sebab apa? Sebab apa kita letakkan sempadan ini? Sebab kita nak tengok adakah darah yang keluar dalam waktu haid ataupun tidak. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak tengok sama ada darah yang keluar melanggar sempadan ataupun tidak. Okay. Yang ketiga, apabila melanggar sempadan, kita nak tengok yang mana satu aduh. Yang tadi tak ada rakaman. Tak apa. Mana tadi? Kat mana dia? Okey. Apabila kita dah tahu darah tersebut melanggar sempadan, maka kita kena tahu pula bagaimanakah cara untuk menghukum. Okey. Tapi yang pentingnya adalah untuk meletakkan sempadan dan kaedah untuk kita meletakkan sempadan. Okey. Ini kita akan belajar kaedah untuk meletakkan sempadan. Yang kita dah belajar tadi. Kita ulang balik saja. Sebab ada yang masih tak faham dan tak berapa jelas. Okey. Yang pertama, contoh. Contoh, Lily. Lily. Saja Lily. Lily keluar darah pada 7 hari bulan 7 pukul 3 petang. Okey, tengok berdasarkan kaedah yang kita bincangkan tadi, dengan semata-mata melihat darah dalam tempoh kemungkinan haid, maka boleh dihukumkan haid pada zahir. Pada zahirnya. Jadi bunyi apa? Jadi daripada tempoh ni, maka kita mesti, kita seeloknya, sebaiknya kita letak siap-siap sempadan untuk sebanyak-banyak haid. Walaupun kebiasaannya kita keluar darah 7 hari, 6 hari, 8 hari. Walaupun kebiasaannya begitu, tapi kita tak tahu. Tapi kita tak tahu bilakah darah kita akan keluar melebihi. Jadi untuk persediaan, sediakan payung sebelum hujan, maka kita akan letak setiap kali keluar haid, keluar darah, kita akan letak sempadan sebanyak-banyak haid. Jadi tak rugi nak letak. Kalaulah berlaku istiarah, maka mudah. Kalau tak berlaku, maka tak ada masalah. Daripada 7 hari bulan 7 ni, kita letakkan 15 hari, 15 malam. Maksudnya 8 hari bulan 7 adalah 8 hari bulan 7 pukul 3 adalah 1 hari 1 malam. Okey. Begitu seterusnya. 9 hari bulan 7 pukul 3 adalah 2 hari 2 malam. Maka genap 15 hari 15 malam adalah pada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi genap 15 hari 15 malam adalah pada 22 hari bulan 7. Pukul 3 PM. Jadi inilah yang dikatakan sempadan. Sempadan bagi sebanyak-banyak haid. Tempoh ni adalah tempoh sebanyak-banyak haid. Kalau darah keluar dalam tempoh ni sampai sini, maka semua dihukumkan haid. Kalau tidak melanggar sempadan. Masalahnya adalah ketika melanggar saja. Kalau tidak melanggar, kita tak ada masalah dengan itu. Sebab apa? Sebab memang jelas.
Kalau tak melanggar memang jelas. Okey. Masalahnya adalah pada langgar. Langgar sempadan. Ni sempadan ni kita langgar. Maksudnya apa? Maksudnya pada pukul 3 PM tu masih ada darah. Daripada pukul contoh 2.50 keluar darah. Lepas tu berlanggar 3 PM. Maksud langgar 2.50 berterusan ada darah. Sampai pukul 3 PM ada darah. Masih 3.10 PM ada darah. Tu yang kita maksudkan dengan langgar. Okey, langgar. Langgar. Ni langgar. Langgar. Mesti langgar. Kalau langgar barulah kita akan bincangkan apa yang kita bincangkan sekarang ni. Okey. Kalau tak langgar, jadi tak ada isu. Memang semuanya haid. Okay? Memang semuanya haid. Contoh yang tidak langgar. Tengok. Berhenti darah. Sini. Pada 18 hari bulan 7. Pukul 7 pagi. 18 hari bulan 7. Pukul 7 pagi. Langgar ke tak? Tak langgar. Okay. Jadi, semua darah yang keluar dari sini sampai sini, semuanya adalah haid. Walaupun, okay, dengar, walaupun berubah sifat ataupun berbeza daripada adat. Bersalahan dengan adat. Walaupun. Kita hukumkan segalanya haid. Sebab tidak melanggar. Sebanyak-banyak haid adalah 15 hari 15 malam. Okay. Dan sekiranya pada ketika ni 30 hari bulan 7 pukul 8 PM keluar darah balik. Kita nak hukum darah yang keluar ni darah apa? Okay. Yang pertama, bila kita tengok lagi darah ni keluar, kita tanya, adakah darah tersebut keluar pada waktu kemungkinan haid? Okay. Seperti yang kita bincang tadi, waktu kemungkinan haid bagi orang yang pernah datang haid adalah setelah suci 15 hari 15 malam. Okay. Setelah suci 15 hari 15 malam. Adakah 30 hari bulan 7 setelah suci 15 hari 15 malam? Itu persoalan yang pertama. Tidak. Okay, jawapannya tidak. Persoalan yang kedua, bilakah bermulanya tempoh kiraan suci 15 hari 15 malam? Mula tempoh kiraan suci 15 hari 15 malam adalah ketika suci. Dalam hal ini, manakah waktu suci kita? Waktu suci kita adalah ni. Sebab darah berhenti 7 AM. Ni dah bermula suci. Maka daripada start sini, kita letak pula sempadan suci. Okay, kita letak pula sempadan suci, iaitu 15 hari 15 malam. Sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Maksudnya 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30, 31, 1, 2. Sampailah 2 hari bulan 8. Okay. Setakat ni. Jelas tak setakat ni? Kita belum masuk lagi bahagian hukum ni. Baru nak ceritakan sempadan. Setakat ni jelas ke tak? Boleh mohon respon cepat. Lain. Tak jelas cakap je, tak jelas. Jelas Permulaan waktu suci dari mana? Okey, permulaan waktu suci dari mana? Kita dah sebut tadi, permulaan waktu suci adalah ketika suci. Okey. Permulaan waktu suci adalah ketika suci. Bukan kita mulakan permulaan suci kita pada tempoh terakhir sebanyak-banyak haid. Ni tempoh terakhir sebanyak-banyak haid. Sekejap Okey. Ni adalah tempoh terakhir sebanyak-banyak haid. Adakah kita mulakan pengiraan suci tersebut daripada tempoh ni ataupun daripada tempoh ni? Jawapannya adalah kita mulakan daripada tempoh ni.
Sebab apa? Sebab kita mulakan tempoh pengiraan suci. Maka pengiraan suci bermula ketika kita suci. Okay. Kalau yang ni mula dari sini, maksudnya ni pun suci. Kenapa tak kira? Okay. Jadi ni tak ada isu. Kita akan mula kira dari sini. Ni sempadan untuk suci pula. Okay, kita letakkan sempadan. InsyaAllah kalau kita buat sempadan-sempadan ni, kita akan nampak. Saya ada susun yang jawapan dari segi yang paling teraturnya dengan meletakkan sempadan-sempadan ni, kita akan jadi nampak insyaAllah. Jadi nampak. Okay. Setakat ni faham? Cepat-cepat. Komen cepat. Jelas. Okay. Okay, sekarang ni yang tak langgar kita selesai. Yang tak langgar sempadan. Sekarang kita akan bincangkan berkenaan dengan yang melanggar. Okay. Kaedah pancung menyebutkan, kaedah pancung menyatakan bahawasanya apabila darah keluar melanggar 15 hari 15 malam, maka dihukumkan 15 hari 15 malam tersebut adalah haid. Dan selebihnya adalah istihadah. Ni adalah kaedah pancung. Bukan kaedah yang betul. Okay? Ni kaedah pancung. Okay, kita nyatakan kaedah yang betul. Apabila kita melihat darah melanggar sempadan ni, titik tolak kita tengok pada sempadan sahaja. Okay? Pada sempadan sahaja. Dan pastikan darah yang keluar dah lebih daripada 24 jam. Okay? Lepas tu kita tengok sempadan. Asal lebih je 24 jam, kita tengok sempadan. Gitu je. Okay? Apabila melanggar, maka dari sini pada hari ni, kita boleh tahu satu benda. Kita boleh tahu bahawa darah selama ni adalah bukan kesemuanya haid. Tu maklumat pertama yang kita akan tahu. Yang kedua adalah kita tahu sebelum ni dalam tempoh 15 antara dan istihadah. Okay, ni jelas. Macam persoalannya. Okay, persoalannya bagaimanakah kaedah ataupun cara untuk kita hukumkan yang mana satu haid, yang mana satu istihadah. Ini adalah persoalan yang paling besar. Jadi, menurut kaedah yang ditetapkan oleh ulama Syafi'iyah, maka kita kembalikan hukum darah tersebut kepada 7 wajah mustahadah. Mustahadah maksudnya perempuan yang bercampur darahnya dengan istihadah. Sama ada darah haid ataupun darah nifas. Jadi kita kembalikan kepada 7 wajah mustahadah. Okay. Yang ni selesai. Yang ni setakat ni faham? Faham tak faham? Cepat komen. Yang tak faham cakap je tak faham. Jangan nak nipu. Tak faham. Siapa tu? Oh. Masya Allah. Sahabat tuan guru kita. Orang pondok. Apa Ming? KG. KG kita ulah mula. Okay, kita teruskan dengan benda 7 wajah mustahadah. Kita tengok mana? Okay. 7 wajah mustahadah. Yang ni adalah 7 jenis perempuan yang mustahadah. Mustahadah maksudnya apa? Ingat balik, mustahadah adalah perempuan yang bercampur darahnya dengan istihadah. Bercampur darah maksudnya sama ada nifas ataupun haid. Okay?
Itu ingat betul-betul. Jangan salah lagi. Okay. Yang ni adalah 7 wajah mustahabah. 7 wajah mustahabah. Yang pertama, mubtada'ah mumayyizah. Yang kedua adalah mubtada'ah ghairu mumayyizah. Yang ketiga adalah mu'tadah mumayyizah. Yang keempat adalah mu'tadah ghairu mumayyizah. Yang kelima adalah, ini saya baca je, mutahayyirah mutlaqah. Yang keenam adalah mutahayyirah zakiratu lil waqt nasiyatu lil qadr. Ingat waktu, lupa qadar. Yang ketujuh, mutahayyirah zakiratu lil qadr nasiyatu lil waqt. Okay. Apakah maksud daripada segala yang kita bincangkan ini? Yang pertama, tengok definisi kat bawah. Yang ni mesti pegang betul-betul. Ni definisi dalam bahasa Arab. Jadi, satu kelebihan lah kalau kita tahu. Mubtada'ah maksudnya perempuan yang pertama kali, first time datang haid. Dalam bahasa English ni first time datang haid. Okay, first time period. Yang kedua adalah mu'tadah. Mu'tadah daripada perkataan adat. Ada. Okay. Berulang. Pernah datang haid sebelum ni. Mumayyizah. Daripada perkataan tamyiz. Mayyaza yumayyizu. Tamyizan. Maksudnya boleh beza sifat darah ataupun cukup syarat tamyiz. Okay. Dia ada, bukan atau, dan. Boleh beza sifat darah dan cukup syarat tamyiz. Kita faham daripada dan kat sini adalah kalau dia beza, boleh beza sifat darah tapi tak cukup syarat tamyiz, dia tidak digelar sebagai mumayyizah dan tidak mengambil hukum seperti perempuan mumayyizah. Kalaulah dia cukup syarat tamyiz tapi dia tak boleh beza sifat darah, maka tidak boleh mengambil hukum mumayyizah. Dia jatuh satu peringkat kepada ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah adalah tidak boleh beza sifat darah atau, okey, kat sini kita guna atau, yang atas tadi kita guna dan. Tidak boleh membeza sifat darah atau tidak cukup syarat tamyiz. Okey. Setakat ni yang ni. Faham tak? Setakat yang ni. Daripada istilah ni. Ada soalan? Ada soalan, tanya terus. Sekejap kita tunggu. Takut ada soalan. Cepat, seminit. Ada soalan tak? Okey. Kita anggap faham. Dalam ketujuh wajah ini, untuk seseorang yang tidak, ada soalan. Untuk seseorang, mana soalan tadi? Untuk seseorang yang tidak tahu dan tidak ambil tahu pasal haidnya Ustaz, digelar sebagai apa? Tak tahu dan tak ambil tahu pasal haidnya. Maksudnya dia tak tahu pun yang ni haid ke, yang ni benda ke, tiba-tiba keluar darah lebih daripada 15 hari 15 malam. Maka ni dia tergolong daripada tiga ni. Dalam tiga ni, yang tiga ni. Ni, tengok mutahayyirah mutlaqah. Dia lupa waktu, lupa qadar. Macam tak tahulah. Tak tahu lah waktu, tak tahu qadar. Bila. Okey. Okey, sambung. Dalam 7 permasalahan ini, 4 permasalahan adalah permasalahan yang mudah. Okay. Yang mudah. Mudah nisbah apa? Nisbah untuk menghukum darah tersebut mudah. Okay. Yang manakah darah yang wajah yang kita sebutkan sebagai yang mudah? Iaitu adalah yang pertama, mubtada'ah mumayyizah. Yang kedua adalah ni, mubtada'ah mumayyizah. Yang ketiga adalah yang ketiga. Yang keempat adalah yang keempat. Okay. 4 wajah ni adalah yang paling mudah untuk menghukumkannya. Okay. Yang 5, 6, 7 hukum yang paling berat
dan paling panjang ulama bahaskan dalam kitab-kitab mereka. Ada sampai 2 jilid berkenaan dengan 3 ni je. Kitab 2 jilid, 1 jilid tu dalam 700 muka surat, dalam 1400 muka surat. Dia bahas pasal ni sahaja. Khas. Maksudnya sangat rumit, sangat susah. Hari ni kita akan bincangkan 1, 2, 3, 4 sahaja. Sebab apa saya tidak bincangkan yang kelima, 6, 7? Sebab kita boleh elak. Benda yang kita boleh elak, kalau kita tak nak elak, maksudnya kita something wrong. Kita nak cakap macam kasar sangat. Kalau orang Terengganu cakap bodoh. Kalau bodoh dekat Terengganu tak kasar mana. Okay? Dia safih lah bahasa lembut ni. Dia pelik lah. Benda yang kita boleh elak untuk masuk terjerumus kepada sesuatu yang sangat susah tapi kita tak elak, maka itu adalah benda yang paling pelik dan paling tak bijak lah bahasa mudahnya, bahasa cantiknya. Okay. Persoalannya, bagaimanakah cara untuk mengelak daripada masuk kepada kategori kelima, keenam dan ketujuh? Ada satu sahaja kaedah untuk elak diri daripada masuk 5, 6, 7. Satu kaedah sahaja, iaitu mencatat. Okay? Mencatat apa? Kita catat yang pertama adalah sifat darah. Sifat darah ada 3. Warna, bau, rasa. Yang kedua, kita catat masa. Masa keluar haid. Ataupun masa suci, bermula suci. Yakni masa berhenti haid. Masa berhenti haid dan masa bermula suci adalah benda yang sama lah. Sebab kalau berhenti je haid, maksudnya suci lah. Okay? Dia tak ada benda yang ketiga. Tak ada. Okay? Maksud berhenti ni adalah apabila kita periksa dalam kemaluan, memang tak ada kesan darah sedikit pun. Tak ada kesan darah sedikit pun. Kalau ada kesan, maksudnya masih berjalan. Yang ketiga adalah tarikh. Okay. Jangan sesekali miss untuk mencatat 3 perkara ni. Dan apabila dah catat, jangan buang. Penting sangat-sangat. Adat tersebut penting. Sebab kita akan hukumkan berdasarkan adat nanti. Okay. Yang kat bawah ni, semua adalah kes yang tak mencatat masa dan tarikh. Masa, tarikh. Maksudnya dia tak ingat adat dia. Maka dia jadi mutahayyirah. Mutahayyirah ini maksudnya dalam bahasa Melayu memeningkan. Dia memeningkan orang yang menjawab dan memeningkan orang yang mengalami. Okay. Sekarang kita nak masuk ke dalam kaedah untuk menghukumkan berdasarkan jenis 4 ni. 4 jenis ini. Okay, 4 jenis wanita mustahadah ni. Okay. Setiap wanita yang mengalami darah yang keluar, pelik-pelik dah ayat. Setiap wanita yang keluar darah melebihi 15 hari 15 malam, maka hukum darah tersebut tidak ada skema. Maksud tidak ada skema ni, kalau orang ni macam ni, orang ni pun macam ni. Tak ada. Dia berdasarkan perempuan tu sendiri. Sama ada dia muqtadah ke, dia mubtada'ah ke, dia mumaizah ke, dia ghairu mumaizah. Dia hukum lain-lain, berbeza-berbeza berdasarkan wanita itu sendiri. Tapi yang kita ada skema adalah skema pada jenis perempuan tersebut. Apabila dia dah tahu dia jenis mana,
Contoh dia adalah mubtada'ah. Kemudian dia adalah mumayyizah. Maka ini adalah skema ni. Okey. Setakat ni faham ke tak? Faham ke tak? Faham ke faham? Orang lain. Mana orang lain? Sekejap. Tengok. Okey. Faham Okey. Sekarang kita nak masuk ni. Sekarang kita nak masuk kaedah untuk menghukumkan darah tersebut. Tapi saya tak ajar seperti mana yang kitab ajar. Saya ringkaskan apa yang kita ajar. Okay? Kita buat kesimpulan daripada apa yang kitab ajar. Okay? Yang kita belajar daripada kitab ulama-ulama Syafi'i. Kalau kita belajar dalam kitab, dia akan syarah ni satu, syarah ni satu, syarah ni satu, syarah ni satu, ni satu. Dia asing-asingkan semua. Jadi sekarang kita tak asing-asingkan. Kita belajar guna kaedah. Okay? Kaedah ni, kaedah yang saya kumpulkan berdasarkan apa yang saya belajar. Okay? Sila salin kaedah ni. Kaedah untuk menghukumkan darah ada 3 yang paling utama. 3 saja. Sekejap Ada 3. Okay. Nampak tak? Ke tak nampak? Kecil sangat. Okay. Salin. Jangan tak salin. Tak nak salin, screenshot. Senang. Okay. Yang pertama adalah apabila apabila darah yang keluar tersebut melebihi sempadan. Bukan melebihi, melanggar sempadan. Bahasanya melanggar. Nak mudah faham, kita sebut melanggar. Bukan melebihi. Melebihi ni kalau berhenti, lepas tu sambung, tu melebihi tak? Tapi ni melanggar. Ia mesti langgar sempadan. Okay? Maka kita tahu bahawasanya perempuan tersebut darahnya bercampur antara istihadah dan haid ataupun nifas. Jadi kita kembalikan kepada perempuan tersebut dia mendapati bahawa dirinya boleh membezakan darah. Membezakan darah. Maksudnya 7 hari dia tengok hitam. Kemudian baki 13 hari dia tengok merah. Maka dirinya digelar sebagai mumayyizah. Okay, itu yang pertama. Lepas tu kita tengok dia dah ada adat ke belum? Kalau dah ada adat, maksudnya dia pernah datang ke belum sebelum ni? Okay. Tengok dia pernah. Ada seorang lagi tak pernah. Jadi jangan risau. Dalam hukum mumayyizah, dia tak kira adat. Sebab dia paling kuat. Tamyiz, nak bandingkan dengan adat, tamyiz lebih kuat. Sebab itulah saya susunkan mengikut tertib seperti ini. Okay. Jadi kita hukumkan berdasarkan tamyiz. Okay. Tamyiz, sebelum kita nak hukumkan sebagai tamyiz, kita kena tahu syarat tamyiz. Yang pertama, syarat tamyiz yang pertama, maksud tamyiz kan boleh membezakan darah yang mana kuat, yang mana lemah. Okay? Yang mana kuat, yang mana lemah. Yang ni sepatutnya dah settle, pembelajaran ni sepatutnya dah settle dah sebelum kita masuk pembahagian istihadah ni. Okay.
Syarat tamyiz yang pertama adalah darah kuat. Jangan lupa tulis. Jangan. Darah kuat tidak kurang 24 jam. Yang kedua adalah darah kuat. Kan tadi kita boleh bezakan yang mana satu darah kuat, yang mana satu darah lemah. Jadi ni adalah syarat dia pula. Kalau cukup syarat ni baru kita hukumkan dengan tamyiz. Kalau tak cukup, jangan harap nak hukumkan dengan tamyiz. Darah kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam. Yang ketiga adalah darah lemah. Tidak kurang daripada 15 hari 15 malam. Yang ni sekiranya berterusan. Maksudnya darah panjang. Kalau tak panjang, tak syarat yang ketiga ni. Yang paling kuat adalah 1-2. Okay? Syarat yang paling banyak. Yang paling wajib. Paling wajib. Yang ketiga ni, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Okay. Sebelum kita bincangkan, kita tengok 1-2. Sebab apakah syarat tamyiz diletakkan darah kuat tidak kurang 24 jam. Okay. Kita kena ingat, apabila kita hukumkan tamyiz, maka hukum darah, tengok kat sini. Ini mesti tulis. Hukum darah adalah kuat, hukumnya haid. Lemah, hukumnya istihadah. Kalau seseorang perempuan tu adalah perempuan yang mumayyizah, tak kira lah dia mubtada'ah ke, dia mu'tadah ke, yang kita tengah bincang ni dua ni. Yang ni dan yang ni. Key point dia mumayyizah. Okay. Kita bincang hukum untuk kedua-duanya sekali. Sekiranya dia mumayyizah, tak kira lah dia beradat ke ataupun dia tak beradat, maka kita hukumkan darahnya yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istihadah. Okay. Yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istihadah. Okay. Apabila kita hukumkan darah yang kuat adalah haid, maka syarat-syarat untuk darah kuat adalah mesti seperti syarat-syarat haid. Syarat-syarat haid antaranya adalah tidak kurang 24 jam. Kalau kurang, tidak boleh dihukumkan sebagai haid. Syarat yang seterusnya untuk haid adalah tidak melebihi 15 hari 15 malam. Kalau melebihi, bukanlah haid. Dan gugurlah syarat tamyiz. Sebab itulah syarat pertama dan kedua ni adalah seperti syarat haid. Sebab apa? Sebab kita nak hukumkan darah kuat sebagai haid. Okay? Tengok darah lemah. Tidak kurang daripada 15 hari 15 malam. Ulama datangkan syarat tamyiz yang ketiga ni adalah kerana kita hukumkan darah lemah adalah darah istihadah. Mengambil hukum suci. Maksudnya sekurang-kurang suci adalah 15 hari 15 malam. Sekiranya berterusan. Okay. Itu yang dimaksudkan dengan syarat yang ketiga. Okay, setakat ni faham ke tak? Faham ke faham? Cepat respon. Boleh bagi contoh tak Ustaz? Boleh. Okay. Kita tengok contoh. Sekejap. Apa soalan? Kalau tidak berterusan. Okay. Kita akan bagi contoh berterusan, tak berterusan. Okay. Contoh. Sahabat kita minta contoh. Okay, tengok. Ini contoh. Seperti mana contoh yang sebelum tadi. Yang petang tadi kita guna balik.
Lily pertama kali datang darah haid dalam umur sekurang-kurang haid. Maksudnya boleh dihukumkan sebagai haid. Darah yang keluar berterusan selama 25 hari. Tengok gajah. Tengok gajah. Tak nampak kita jelaskan. Kemudian 4 hari darah keluar adalah hitam dan selebihnya adalah merah. Okey. Perempuan ini kita tengok, adakah dia cukup syarat tamyiz? Yang syarat tamyiz yang pertama tadi adalah darah kuat. Okey. Okey, salah. Pertama sekali kita kena tengok, adakah perempuan ini boleh membezakan darah yang mana kuat, yang mana lemah? Boleh. Okey, jawapannya boleh. Ya, sebab apa? Sebab ada dua sifat. Yang satu hitam, satu merah. Ada dua sifat. Maksudnya kita boleh beza yang mana kuat, yang mana lemah. Yang kedua, adakah perempuan tersebut cukup syarat tamyiz? Darah yang keluar cukup syarat tamyiz? Kita tengok pula. Sebab kalau nak hukumkan dengan tamyiz, mesti cukup dua-dua ni. Boleh beza darah and mesti cukup syarat tamyiz. Syarat tamyiz yang pertama adalah darah kuat. Kat sini, dekat dalam contoh ni, darah kuat yang mana satu? Cepat jawab. Hitam. Okey, baik. Hitam. Jadi syarat untuk darah kuat adalah tidak kurang daripada 1 hari 1 malam. Tengok, dia keluar bila? Bila? 1.7 pukul 2 petang. Sampai 8.7. Adakah cukup 1 hari 1 malam? Cepat jawab. Cukup. Okey. Baik. Cukup. Syarat yang pertama lepas. Okey, kita tengok syarat kedua pula. Syarat kedua adalah darah kuat tidak melebihi 15 hari 15 malam. Adakah darah yang keluar melebihi 15 hari 15 malam? Tidak. Okey, maksudnya syarat kedua kita lulus. Syarat ketiga. Syarat ketiga adakah berterusan? Okey. Syarat ketiga, darah lemah tidak kurang daripada 15 hari 15 malam. Sekiranya berterusan. Okey, maksud berterusan kat sini adalah, tengok, maksud berterusan. Berterusan adalah diselangi. Minta maaf banyak. Diselangi darah hitam. Bahasa mudahnya hitam datang dulu, lepas tu merah, lepas tu hitam balik. Hitam, merah, hitam. Okey. Kalau hitam, kalau keadaannya begini, kalau dalam contoh ni bukan macam tu. Okey. Yang dalam contoh ni hitam, merah, suci. Hitam, merah, suci. Ni maksudnya tak berterusan. Jadi syarat ketiga kita tak guna pakai. Okey. Kalaulah sekiranya yang ni hitam. Okey. Yang ni kita hukumkan hitam. Tak faham. Sekejap. Okey, sekali kita ulang. Okey. Maksud syarat yang ketiga, mana syarat ketiga tadi? Ni, tengok ni. Darah lemah tidak kurang daripada 15 hari 15 malam sekiranya berterusan. Salah. Sekiranya berterusan. Maksud berterusan kat sini apa benda? Okey. Kita datangkan maksud berterusan. Berterusan adalah diselangi darah hitam. Diselangi darah hitam. Okey. Dalam dalam contoh ini, adakah darah merah diselangi darah yang lemah, diselangi darah yang kuat? Adakah diselangi? Tidak. Sebab apa tak diselangi? Sebab darah selepas darah merah adalah suci.
bukan darah hitam. Okey, contoh kita ubah ni jadi darah hitam. Okey, sekarang adakah darah hitam darah merah diselangi darah hitam? Ya, okey. Maksudnya sabitlah perkataan berterusan kat sini. Maksudnya kita akan ambil kira syarat yang ketiga. Sebab dia dikira berterusan. Kita guna syarat ketiga. Okey, kita anggapkan ada. Okey. Tengok syarat ketiga, tidak kurang darah yang lemah daripada 15 hari 15 malam. Kita kira, adakah kurang darah lemah daripada 15 hari 15 malam? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 lengkap bulan 7 lengkap 15 hari 15 malam. Maksudnya darah yang lemah tidak kurang daripada 15 hari 15 malam. Faham tak? Okey. Setakat ni faham tak? Yang lain, cepat-cepat. Yang lain. Kalau tak faham, cakap tak faham. Cepat. Ulang. Kita nak ulang yang mana maksudnya mesti lebih 15 hari 15 malam. Sekiranya berterusan. Okey. Syarat yang ketiga. Okey, dengar baik-baik Okey, kita padam balik. Kita ulang balik. Macam mana Ustaz kira darah lemah tadi tu tak berapa faham. Okey. Bismillah. Kita padam balik. Okey. Syarat pertama kita dah selesai. Syarat kedua kita dah selesai. Kita nak faham syarat yang ketiga. Okey. Kalau lepas syarat yang ketiga, maka kita boleh hukumkan darah sebagaimana hukum tamyiz. Okey. Kalau tak lepas, maka kita hukumkan sebagaimana yang selepasnya. Okey. Kita tengok kembali syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga saya tulis adalah darah lemah tidak kurang daripada 15 hari 15 malam. Ini pun sekiranya berterusan. Apakah yang dimaksudkan dengan berterusan? Okay. Jadi, saya letakkan makna bagi berterusan di sini adalah tidak, saya letak mana? Tidak diselangi Astaghfirullahalazim. Minta maaf banyak-banyak. Ulang semula Maksud berterusan kat sini adalah diselangi darah kuat. Maksudnya selepas darah merah, darah lemah datang, kemudian datang semula darah kuat. Okay. Dalam contoh yang kita tengok ni, adakah dikira berterusan ataupun tidak? Contoh yang kita tengok ni. Tidak. Sebab apa tidak? Sebab maksud berterusan adalah diselangi darah kuat. Adakah
diselangi darah kuat, darah merah tersebut? Tidak. Jadi kita tak gunakan syarat yang ketiga. Okey. Okey. Yang tu selesai. Kita tengok macam mana nak guna syarat yang ketiga pula. Okey, kita andaikan selepas darah merah keluar, datang semula darah warna hitam. Okey. Adakah syarat ketiga ni kita akan tengok? Ya, sebab apa? Sebab apa? Diselangi darah kuat. Dan diselangi darah kuat ni maksudnya sekiranya berterusan. Okey. Darah tersebut berterusan. Bukan darah merah berterusan. Darah hitam berterusan keluar. Keluar semula. Keluar semula. Darah yang kuat. Okey, darah kuat yang keluar semula. Okey. Jadi kita tengok. Adakah darah merah cukup ataupun lebih ataupun tak kurang daripada 15 hari 15 malam. Cara kiranya ni. Kan kita dah catat dekat sini bahawasanya darah merah, okey, apabila bertukar darah, kita akan sentiasa catat. Kan antara benda yang kita dah pesan tadi untuk catat sifat darah. Sifat darah termasuklah warna. Okey. Jadi apabila bertukar daripada hitam ke merah, perlu juga untuk kita catat. Okey. Jadi apabila catat dan kita tahu masa dia pukul berapa, jadi daripada tarikh ni, masa ni, kita letakkan sempadan. Keluar lagi perkataan sempadan. Kita letakkan sempadan sekurang-kurang suci pula. Sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang suci adalah 15 hari, 15 malam. Okay. Sebab apa? Sebab apa syarat ketiga ni terpakai dalam situasi ni? Sebab apabila syarat tiga ni terpakai, maka kita boleh hukumkan darah kuat sebagai haid. Darah kuat yang pertama sebagai haid, darah kuat yang kedua pun sebagai haid. Sebab apa? Sebab dia dicelahi dengan suci. Sebab apa saya sebutkan suci? Sebab istihadah mengambil hukum suci. Suci selama 15 hari, 15 malam sekurang-kurangnya. Syarat adalah syarat untuk haid baru datang adalah suci antara keduanya adalah tidak kurang 15 hari 15 malam. Sebab itulah darah yang lemah mengambil hukum sekurang-kurang suci di celah dua haid. Sebab kita akan hukumkan selepas ini darah hitam kedua-duanya sebagai haid. Faham? Setakat ni faham tak? Kalau tak faham kita ulang balik. Respon. Okey, baik. Kalau darah merah keluar dahulu, lepas tu hitam, maka syarat ketiga macam mana? Kalau darah merah, tengok soalan. Kalau darah merah keluar dahulu, lepas tu hitam, maka syarat ketiga tak perlu ambil. Tak perlu. Sebab apa? Sebab tidak berterusan darah hitam. Maksud tidak berterusan, darah hitam tak keluar semula. Sebab darah merah duduk depan. Apabila darah merah duduk depan, maka darah hitam duduk belakang. Jadi kita hukumkan yang hitam sebagai haid. Kita tak gunakan kaedah yang ketiga ataupun syarat yang ketiga. Okay, faham? Daripada ni, 8 yang bulan 7 ni, kita kira adakah cukup 15 hari 15 malam. Cara kiranya adalah 8 hari bulan 7 pukul 9. 9 hari bulan 7 pukul 9 adalah 1 hari 1 malam. Kita nak kira 15 hari 15 malam. Maksudnya kita akan kira 9, 7. 1 hari.
10/7, 2 hari. 11/7, 3 hari. 12/7, 4 hari. 13/7, 5 hari. 14/7, 6 hari. Apa lagi? 15/7, 7 hari. 16/7, 8 hari. 17/7, 9 hari. 17, 18/7, 10 hari. Berterusan sampailah kita dapat 23 hari bulan 7 bersamaan dengan 15 hari, 15 malam. Okay. Macam mana nak kira? Kita terus kira hari yang seterusnya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Okay. Jadi syarat yang ketiga ini pun lepas. Okay, faham? Faham tak? Macam mana cara nak kira? Yang tanya tadi. Cik, komen balik. Okay. Kalau darah lemah kurang 15 hari 15 malam, apakah sekejap. Apakah apa hukum darah hitam yang datang lepas itu? Okey. Sekejap. Kita tengah bincang tentang mumayyizah. Apabila, okey, tengok soalan yang baik. Apabila darah merah kurang daripada 15 hari malam. Okey. Boleh kita buat contoh terus. Maksudnya macam ni. Darah hitam keluar sebelum cukup darah merah 15 hari 15 malam. Jadi kita tahu bahawasanya wanita ini gugur. Bukan gugur keguguran. Gugur syarat tamyiz padanya. Maksudnya kita tak boleh hukumkan dia dengan hukum tamyiz. Kita akan hukumkan dia dengan hukum yang seterusnya. Yang seterusnya adalah adat. Okay? Sekarang kita bincangkan tamyiz terlebih dahulu. Okay? Beres? Sekejap. Okay. Allah. Benda. Baik. Okay. Sekarang kita nak bincangkan tentang hukum tamyiz. Jadi hukum kaedah tamyiz tadi, hukum darah adalah berdasarkan lemah dan kuat darah. Darah kuat kita hukumkan sebagai haid dan darah lemah kita hukumkan sebagai istihadah. Jadi dekat sini, yang manakah dihukumkan sebagai haid, yang manakah dihukumkan sebagai istihadah? Jawab. Cepat jawab. Ni kaedah Darah kuat dihukumkan sebagai haid dan darah lemah dihukumkan sebagai istihadah. Sekarang dalam contoh ni, yang mana satu dihukumkan haid, yang mana satu dihukumkan istihadah? Hitam haid, merah istihadah. Ya, betul. Hitam kedua-duanya adalah haid dan merah adalah istihadah. Begitulah kaedah yang sebenar, untuk menghukumkan darah istihadah. Permasalahan istihadah yang bercampur darah haid dan darah istihadah. Seperti mana sabit di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaedah ini ulama keluarkan istinbat daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada. Okey. Ini jelas. Bukanlah dengan semata-mata 16 hari bulan 7 bermula istihadah, sebelum tu adalah darah haid. Yang ni yang kita bincangkan sebelum ni adalah kaedah pancung. Bukan seperti itu. Tolong keluarkan fahaman ni. Tapi Ustaz, andai darah merah tersebut dalam mana dia? Andai tersebut semalam bermula hari haid pertama.
Macam mana? Adakah 9 haid andai merah tersebut berada di dalam tempoh 15 hari bermula hari pertama haid? Macam mana? Bagi contoh. Tak faham. Bagi contoh. Okay, sementara kita nak tunggu contoh tu. Ya, ini adalah kaedah untuk menghukumkan bagi perempuan yang mumayyizah. Ni, ada dua jenis perempuan yang mumayyizah. Golongan yang pertama, golongan yang kedua. Maksudnya, apabila kita dah tahu kaedah ini, kita boleh hukumkan dua jenis perempuan. Okay? Faham? Dua jenis ni kita dah selesai. Baki lagi dua jenis. Okay? Mudah. Baki lagi dua jenis. Okay. Sedia untuk kita lanjutkan? Kalau sedia, komen sedia. Kalau tak sedia, ataupun nak ulang, komen nak ulang. Cepat. Cepat, yang lain. Okey. Sedia deh. Okey. Tengok. Kaedah mudah untuk menghukumkan darah mengikut tertib. Apakah yang dimaksudkan dengan tertib? Maksudnya, kalau ni ada, kita hukumkan dengan yang ni. Kalau yang ni tak ada, barulah kita pergi kepada yang kedua. Tak boleh. Kalau yang ni ada, tapi kita hukumkan dengan yang kedua. Tak boleh. Tak boleh sama sekali. Sebab tu saya letakkan mengikut tertib dekat belakang. Okey. Sekarang syarat tamyiz tak ada. Maksudnya dia ghairu mumayyizah. Tamyiz maksudnya mumayyizah. Kalau tak ada tamyiz maksudnya ghairu mumayyizah. Untuk masuk ke dalam ghairu mumayyizah ini, untuk masuk ke dalam ghairu mumayyizah ni ada dua cara. Ada dua sebab. Kita tengok balik apakah sebabnya. Okey, sebabnya adalah ni. Yang pertama adalah tidak boleh membezakan darah. Yang kedua adalah tidak cukup syarat tamyiz. Okey. Ni dua sebab. Sebab yang boleh menggugurkan seorang daripada tahap mumayyiz kepada ghairu mumayyizah. Okey. Faham? Faham ke tak faham? Cepat. Okey. Apabila dah masuk ke dalam kategori yang kedua ni, ghairu mumayyizah ni, jadi bagaimana kaedah kita menyatakan? Kaedah kita menyatakan bahawa kita hukum dengan adat. Hukum dengan adat. Okey. Okey. Daripada dua ni, yang mana satukah ada adat? Sila jawab. 2 ataupun 4. Tulis nombor. Nombor 4. Nombor 4. Baik. Okey. Nombor 4. Sebab apa nombor 4? Sebab 4 maksudnya adalah muqtadah, maksudnya adalah yang pernah beradat. Okey. Jadi hukum yang kedua ni kita akan asaskan untuk nombor 4. Okey. Bagaimanakah hukum darah untuk yang kedua ni? Hukum darah adalah berdasarkan adat. Adat haid dan adat suci. Okey. Yang ni kaedah. Salin kaedah. Kalau turun daripada tamyiz kepada ghairu mumayyizah, maka kita hukumkan dengan adat. Adat haid adalah haid, adat suci adalah suci. Okey. Tengok dulu. Salin dulu yang ni. Okey, kita tengok contoh. Contoh. Baik. Mana dah buat? Okey. Tengok Tengok baik-baik. Sila baca.
Lily pernah datang haid sebelum ini. Maksud pernah kat sini adalah mu'tadah. Daripada kalimah pernah ni, kita faham bahawasanya perempuan tersebut adalah mu'tadah. Okay. Sebelum ini, maka kita tanyakan, dia memang beradat. Berapakah adat dia? Okay. Seterusnya kita akan dapat poin adat dia. Okay. Haid 4 hari 4 malam, suci 27 hari. Itu adat untuk seseorang perempuan. Situasi. Pada bulan ini, darah yang keluar adalah berterusan selama 25 hari dengan satu warna sahaja, iaitu merah. Tengok, kita gariskan kat sini dengan satu warna sahaja, iaitu merah. Maksudnya, dia tidak boleh membezakan darah. Dan antara syarat untuk menjatuhkan seseorang daripada mumayyiz kepada ghairu mumayyizah adalah tidak boleh membezakan sifat darah. Ataupun tidak cukup syarat tamyiz. Yang ini tidak dapat membezakan sifat darah. Tengok. Okey. Maka dia digelar mu'tadah ghairu mumayyizah. Hukum darahnya berdasarkan adat haid dan adat suci. Okay. Adat haidnya berapa hari? Kita tanyakan adat haidnya berapa hari? 4 hari 4 malam. Maksudnya kita hukumkan 4 hari 4 malam ni sebagai haid. Adat sucinya berapa? 27 hari. Kita tengok darah dia lebih 27 hari ke ataupun kurang 27 hari. Darah yang selebihnya ni. Lebih 27 hari ke kurang? Tak jawab. Kurang. Okay. Sebab apa kurang? Tengok ni. 26 ni satu. Kurang 27 hari. Maksudnya, segala-gala, semua darah yang keluar adalah istihabah. Istihabah. Okay. Kira ni adat baru ke ni? Yang mana? Ini gambar ni, contoh ni. Bukan adat baru. Bukan. Dia menghukum, kita hukum darah dia berdasarkan adat yang sebelum ni. Sebab dia beradat. Kalau mana? Teruskan. Kalau bulan depan dia keluar darah merah sama je. Kita ikut adat sebelum ni lah. Ni lah. Okay. Okay. Soalan yang baik. Lepas ni kita akan bincangkan kalau bulan kedua datang, macam mana kita nak hukum. Okay. Ni untuk bulan pertama. Kita hukumkan dengan darah ni 4 hari 4 malam sebagai haid dan selebihnya adalah istihadah. Okay. Jadi, persoalannya, bilakah waktu untuk mandi wajib? Bilakah waktu untuk mandi wajib? Okay, sila jawab. Cepat jawab. Hari ke-4 pukul 2. Hari ke-4 pukul 2. Hari ke-4 pukul 2. Okey, tengok. Jawapan hari ke-4 pukul 2 adalah salah. Jawapan yang sebetulnya adalah hari ke-15. 15 hari 15 malam tu. 16 hari bulan 7 tu. Pukul 2 PM. Masa tu dia wajib mandi. Masa ni wajib mandi. Okay. Persoalan timbul. Sebab apa mandi wajib 16 hari bulan 7? Sedangkan haid dia kita hukumkan hanya 4 hari 4 malam. Hanya takat ni je. Sebab apa? Sebab 15 hari tu dia tak tahu lagi. Tadi jawab.
perempuan boleh berubah-ubah. Sebab tu kita cakap dari awal, hukum pada zahir. Hukum pada zahir. Maksudnya, pada hakikat boleh yang sebaliknya. Okey. Ketika darah keluar lebih 4 hari 4 malam, adakah kita boleh terus mandi? Adakah boleh terus mandi? Sila jawab. Adakah boleh? Tak boleh, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dah cukup lagi sekurang-kurang sebanyak-banyak haid. Tengok. Okey. Sebab boleh jadi darah yang keluar berhenti sebelum 15 hari 15 malam. Apabila darah berhenti sebelum 15 hari 15 malam, maka kesemuanya kita hukumkan sebagai haid. Faham? Jadi darah masih keluar, kita tidak boleh untuk mandi wajib. Haram. Sebab pada zahirnya, ini ayat ni. Pada zahirnya kita hukumkan sebagai haid. Pada zahirnya. Pada hakikatnya memang istihadah. Bila yang kita tahu ni istihadah ataupun haid? Lepas daripada 15 hari 15 malam. Macam mana kita boleh tahu? Sebab apabila darah melanggar 15 hari 15 malam, kita tahu bahawasanya bercampur antara haid dan istihadah. Okay. Kemudian kita kembalikan kepada 7 wajah. Untuk situasi ini, dia adalah ghairu mumaizah dan ada adat. Maka kita kembalikan kepada adat. Sebab itulah wajib mandi pada 16 bulan 7 pukul 2. Bukan pada 5 bulan 7 pukul 2. Setakat ni faham? Baik, tak? Mana dengan bila meninggalkan sebab kita anggap pada zahirnya, sebab kita gantungkan darah kita adalah haid. Okay? Kita gantungkan solat kita kepada darah yang kita hukumkan pada zahir, iaitu haid. Jadi kita tak solat. Tapi apabila 15 capai 15 hari 15 malam, iaitu hari ke-16, dan darah masih berterusan. Maksudnya kita boleh faham dari sini bahawasanya darah bercampur antara haid dan istihadah. Dan untuk situasi ini, perempuan ini adalah mu'tadah ghairu mumaizah. Maka kita kembalikan hukum darahnya berdasarkan adat dia. Dan adat dia 4 hari 4 malam. Maksudnya dia telah meninggal solat pukul 5 hari bulan 7 pukul 2 ditinggalkan solat sampai 16 hari bulan 7 pukul 2. Apakah status solat tersebut? Ya, wajib qada. Wajib qada. Sebab itulah saya cakap sebelum ni, kesan perempuan yang mengamalkan kaedah pancung ini akan meninggalkan solat ketika suci. Inilah contoh, meninggalkan solat ketika suci. Adakah berdosa sebab dia tak sembahyang tu? Disebabkan dia Allah. Start ke? Baik. Macam mana dia? Okay, dia meninggalkan solat daripada 5 bulan 7 sampai 16 bulan 7. Sebaliknya, kan kita dah cakap hukum darah boleh berubah-ubah. Mula-mula dia haid, kemudian dia istihadah. Inilah contoh. Inilah antara kesan kalau perempuan yang beramal dengan kaedah pancung, dia akan meninggalkan solat.
pada waktu istihadah. 16 saya wajib qada. Boleh ini wajib qada. Okay. Tu wajib qada. Tak. Apa? Hakikatnya istihadah adalah keluar istihadah. Dan kita istihadah kita yang kedatangan darah istihadah. Ada kaedah solatnya. Yang pertama sumbat. Cuci. Bersihkan. Lepas tu sumbat. Lepas tu guna cawat. Lepas tu ambil wuduk dalam waktu. Okay. Kalau di luar waktu maka tidak sah. Okay, itu jelas. Sekarang faham ke tak faham? Setakat ni. Allah. Setakat ni faham ke tak faham? Yang tadi, yang tanya tadi. Faham ke tak? Kalau darah berhenti pada 16 saya bulan 7, adakah darah itu dihukumkan darah haid? Okey. Darah berhenti 16 saya bulan 7. Kita tengok. Sempadan untuk haid adalah pukul 2 PM. Tengok garis ni. Garis ni adalah 2 PM. Soalan tadi, kalau berhenti darah 16 saya bulan 7, kita kena tengok. Adakah berhenti tersebut sebelum 2 PM dan tidak melanggar 2 PM? Okay. Kalaulah dia berhenti sebelum 2 PM. Kemudian keluar balik selepas 2 PM. Maksudnya tak langgar. Jadi, kesemua darah yang keluar ni adalah haid. Okay. Dan yang ni, kalau keluar darah lama lepas ni, maka 15 hari, 15 malam, dihukumkan istihadah. Kemudian, haid baru. Okay. Ni contoh untuk yang tidak melanggar. Kalaulah. Yang dimaksudkan oleh saudari penanya tadi berhenti pada 16 hari bulan 7. Dengan makna kata dia berhenti setelah melanggar. Maksudnya dia berhenti pukul 5 PM. Jadi sekarang ni dia langgar ke tak? Jawab. Langgar. Apabila langgar, ni kaedah yang perlu kita main-main selalu dalam kepala. Apabila langgar, maka kita tahu darah yang keluar sebelum ini kesemuanya bukanlah haid. Akan tetapi bercampur antara haid dan istihadah. Tanyakan semula kepada diri kita, bagaimanakah cara untuk menghukumnya? Maka kita jawab. Kita kembalikan hukum darah tersebut berdasarkan 7 wajah mustahabah. Okey, jelas penanya? Kalau dihukumkan haid, tak perlu qada solat ke? Okey. Kalau dihukumkan haid, maka tak perlu qada solat. Sebab apa? Sebab haram perempuan haid solat dan haram mengqadakan solat. Dia dua haram. Tapi mengqadakan solat yang ditinggalkan ketika haid, ada perselisihan faham antara ada berselisih pendapat antara ulama mazhab Syafi'i. Satu pendapat adalah haram mengqada semula solat yang ditinggalkan ketika haid. Dia tiba-tiba datang rajin nak qada solat yang ditinggalkan ketika haid, maka haram hukumnya menurut sebahagian ulama. Sebahagian ulama lagi adalah makruh, sekadar makruh. Okey. Tapi kalau perempuan mesti dia ambil hukum haram ni. Okey. Okey. Jelas? Penanya?
Jelas. Okey. Alhamdulillah, jelas. Jadi sekarang kita dah bincang yang ada adat. InsyaAllah kita akan berhenti apabila kita habis. Kita akan habiskan malam ni juga. Okay. Jadi siapa yang rasa ngantuk, dia nak tidur, silakan. Sila beradu. Okay. Tak ada paksaan dan tak ada apa-apa pun. Tengok soalan dulu. Kita nak bagi faham. Kalau 5/7 5/7 hingga 8/7 darah berhenti. Kemudian sambung semula sehingga melanggar sempadan. Tempoh 5/7 dikira sebagai apa Ustaz? Wajib solat? Okey. Apabila kita kena tengok soalan dia macam ni. Saya padam tuan-tuan, perempuan kalian cuba screenshot dulu. Saya nak padam. Dah. Kalau dah, bolehlah saya padam. Saya padam Saya padam sebab saya nak jelaskan benda lain. Okey. Baik. Sekarang soalan tadi adalah 5/7 hingga 8/7 adalah suci. Suci. Ini abaikan. Tengok highlight dia. Tengok highlight warna je. 5/7, 8/7 suci. Kemudian berterusan. Darah keluar selepas itu melanggar. Ni tempoh ni adakah wajib solat? Okey. Kita nak faham bab ni, kita kena masuk ke dalamnya. Kita kena bayangkan kita tengah melaluinya. Tu je salah satu cara untuk kita faham. Dengan semata-mata, tengok kaedah. Dengan semata-mata melihat darah mula ni, maka kita mengambil hukum haid pada zahir. Walaupun darah tak sampai lagi 1 hari 1 malam. Kita terus meninggalkan solat. Boleh terus meninggalkan solat. Bukan boleh, wajib meninggalkan solat. Haram solat. Sebab pada zahirnya haid. Jadi dengan semata-mata melihat darah, kita hukumkan sebagai haid. Tengok. Pada 5/7 kita melihat suci. Maksudnya kita dah periksa kita dah periksa dengan kapas. Memang tak ada darah. Maka seperti mana kita semata-mata melihat darah, kita hukumkan haid sebagai pada zahir. Maka dengan semata-mata melihat suci, kita hukumkan suci pada zahir. Maka wajib untuk sembahyang pada waktu ini. Sebab kita tak tahu sama ada darah akan kembali ke tak. Sebab urusan darah ni benda yang akan datang. Sebab tu kita dah bincangkan tadi, hukum pada darah ni akan berubah-ubah. Akan berubah-ubah. Tengok. Kemudian darah berterusan. Apabila darah berterusan, bukan darah berterusan, 8/7. Kita tengok 8/7 ada lagi darah. Maksudnya darah itu masih lagi dalam tempoh haid, maka boleh dihukumkan haid. Maka ketika ini kita tahu bahawasanya solat ketika ini tidak sah. Sebab suci di celah 2 haid adalah suci yang diselangi haid adalah juga haid. Yang ni tempoh ni digelar sebagai naqa'. Juga dihukumkan haid. Maka pada zahirnya solat dekat sini tidak sah. Pada zahirnya. Pada zahir boleh berubah. Boleh jadi sah semula. Boleh jadi tidak sah. Tengok berterusan. Kita buat contoh tidak melanggar. Kita putuskan kat sini. Contoh tidak melanggar. Berterusan berhenti kat sini.
Maksudnya segala darah dan celah suci di celah darah ni kita hukumkan sebagai haid. Maksudnya solat yang dilakukan ketika ini tidak sah dan tidak berdosa. Okay. Hanya kita akan dapat pahala sunat. Okay. Sekiranya berhenti. Okay. Kita tengok sekiranya darah berterusan. Apabila darah berterusan, maka jap. Kita reverse balik. Pada 5/7 ni, kita tengok semata-mata suci, maka kita hukumkan sebagai suci. Jadi sebelum solat mesti wajib mandi. Wajib mandi, kita kena tengok pula. Adakah darah yang keluar dekat sini dah boleh dihukumkan haid, iaitu darah keluar melebihi 24 jam. Kalau ya, maka mandi wajib. Kalau tak, maka hanya basuh. Hanya bersihkan dan kemudian boleh solat seperti biasa. Okey, kita teruskan pula. Sekejap, soalan. Kita tengok soalan. Jika untuk situasi ini dan adat wanita itu adalah 7 hari, maka yang mana dihukumkan haid, yang mana dihukumkan istihadah? Okey, sekejap. Kita jawab yang satu tu dulu. Darah berterusan. Maka pada ketika ni, kita tahu bahawasanya darah yang keluar ni bukan semua haid. Akan tetapi bercampur haid dan istihadah. Okey. Jadi, kita kembalikan kepada adat. Adat perempuan ni adalah 4 hari 4 malam. Jadi kat sini kita hukumkan sebagai haid dan yang ni kita hukumkan sebagai istihadah. Persoalannya, adakah sah solat yang dilakukan ketika ini? Ya, sah. Sebab apa sah? Sebab dilakukan ketika perempuan tersebut istihadah. Istihadah mengambil hukum suci. Jadi, sah solatnya. Kena qada yang ini sahaja. Wallahu ta'ala alam. Jelas? Jelas ke tak? Okey. Untuk soalan yang Syarif Aiman, jika untuk situasi ini dan adat wanita itu adalah 7 hari, maka yang mana dihukumkan haid, yang mana dihukumkan istihadah? Ada 2 pendapat kalau tak silap. Satu menghukumkan tak. Maaf. Haid pula. Yang dihukumkan haid adalah 1 hingga 5 saja. 1 bulan 1, 7 hingga 5, 7. Sebab apa? 5/7 hingga 8/7 tidak